memang susah kan ikut kan. Sebab kita tak pernah sampai, tak pernah tengok. Jadi tu susah, kita kena banyak buat searching internet, download gambar macam-macam. Bahan yang kita gunakan kayu, besi dan fiberglass. Cat adalah cat yang memang untuk marine grade. Mengikut apa pembuatan boat fiberglass sekarang. So standard itu kita pakai. Jarak daripada kawasan terumbu karang pun lebih daripada 50 meter. Buat peminat aktiviti selam skuba, Pulau Bidong di Terengganu menjadi antara lokasi tumpuan. Dunia sunyi di bawah gelombang dengan hidupan dan terumbu karang yang pelbagai, umpama suatu alam berbeza yang mengagumkan. Bidong, pulau warisan kemanusiaan yang suatu ketika pernah menjadi saksi kepada kesengsaraan mangsa pelarian perang. Di sebalik keindahan ciptaan Tuhan, ada cerita yang ditinggalkan sesudah kem orang hanyut Vietnam ditutup selama-lamanya. Dari tahun 1975 hingga 1990, dilaporkan hampir 250,000 pelarian Vietnam mendarat dan menjadikan Pulau Bidong tempat berlindung setelah lari dari pemerintahan komunis di negara mereka. Jasa Bidong sebagai pulau penyelamat kini akan mendapat signifikan baharu bertaraf ASEAN. Dalam usaha membangunkan kembali sektor pelancongan dan kebudayaan tempatan selepas berdepan dengan pandemik COVID-19, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTAK) melalui Tourism Terengganu proaktif dalam merancakkan kembali aktiviti selam skuba di negeri Terengganu. Dan bersempena seminar pemeliharaan dan perlindungan warisan budaya dalam air ASEAN, Pulau Bidong dengan keunikan tersendiri telah dipilih sebagai lokasi yang sesuai untuk melaksanakan projek pertama mercu tanda mini ASEAN di bawah laut atau singkatannya AUMIL. Sebelum ni kita dah ada monumen-monumen lain yang menggambarkan kebudayaan negeri Terengganu, dan juga kita ada kora-kora yang cukup baik dan terpelihara di Pulau Bidong ini, yang mana menjadi pelengkap kepada aktiviti penyelam skuba untuk datang ke negeri Terengganu lah. 11 monumen unik tukun rekreasi ini juga diyakini menjadi produk pelancongan budaya terbaru bukan sahaja untuk penyelam skuba tempatan, malah dari seluruh dunia. Kampung Tok Badir, Bukit Payung, Kuala Terengganu. Kepakaran dan kemahiran anak tempatan jelas kelihatan dalam penghasilan 11 replika mercu tanda dari negara ASEAN ini. Hanya 3 bulan masa diambil untuk menyiapkan monumen walaupun berdepan kekangan ketika tempoh kawalan pergerakan. Berbekal pengalaman menghasilkan arca dan monumen selama 10 tahun, cabaran ini berjaya ditempuhi pembuat replika Muhammad Najib Muhammad Don. Mula-mula terkejut lah kan. Sebab, yelah, benda yang kita tak pernah tengok kan. Memang kita biasa dah, projek-projek yang laut tu kita biasa buat dah. Tapi ASEAN ni dia melibatkan nama ASEAN kan. Jadi kita rasa bertanggungjawab besar nak buat benda-benda semua ni. Monumen-monumen ni. 11 monumen ini memberi 1,001 cabaran. Setiap daripadanya mempunyai perincian tersendiri yang tidak boleh dinafikan. Cabaran yang paling ketara ialah untuk mencari keseragaman saiz secara keseluruhan. Banyak jenis susah lah. Macam ni susah dia besar. Besar, berat. Dengan pattern yang macam Singapura tu bentuk benda hidup. Singa kan. Jadi bergantung pada bentuk lah kan. Bentuk satu benda tu. Kalau benda yang kita boleh senang nak dapat maklumat, jadi senang lah kita nak buat. Memang susah kan ikut kan. Sebab kita tak pernah sampai, tak pernah tengok. Jadi tu susah, kita kena banyak buat searching internet, download gambar macam-macam. Sebab benda ni scale, kita membesarkan skala dia kan. Kalau kita ada sumber tu, senang kita buat. Kalau bila kita tak ada sumber tu, susah sikit kita nak buat. Menjelang malam, sesudah perincian terakhir selesai, kesemua monumen akan dibawa ke Pulau Bidong menggunakan tongkang. Dari bengkel, monumen dengan saiz 2x3 meter dengan berat di antara 3 ke 500 kg ini dimuatkan ke atas lori sebelum dipindahkan ke tongkang.
10 minit perjalanan dari bengkel ke Losong, lokasi tongkang berlabuh. Proses pemindahan dilakukan bermula jam 11 malam kerana tongkang akan bergerak pada jam 4 pagi apabila air sungai pasang. Okey, jalan. Ya. 5 jam kemudian, tongkang membawa 11 monumen bersejarah ini tiba di perairan Pulau Bidung. Proses menurunkan monumen ke dasar laut telah dipertanggungjawabkan kepada Baharim Mustafa, pegawai sains dan pasukan penyelamnya dari Universiti Malaysia Terengganu UMT. Pada tahun 2018 kami buat proposal bersama dengan Jabatan Warisan dihantar kepada Kementerian Pelancongan HQ Putrajaya dan pada tahun 2019 lulus. Sebenarnya hanya seminar sepatutnya dilakukan di Pulau Bidung. Tapi kementerian telah menambah sedikit peruntukan untuk kami buat projek mini gallery. Setelah dibincangkan di peringkat ASEAN, Sekretariat dia minta kita jadikan dia Asian Underwater Mini Landmark. So kita gunalah AUMIL tu. Mengambil masa setengah hari, proses menurunkan monumen yang memerlukan kerjasama dan komunikasi yang tepat di antara 3 penjuru akhirnya selesai. Melepasi titik kritikal dalam keseluruhan proses, kesemua monumen kini sedia untuk disusun atur mengikut ketetapan. Monumen logo ASEAN ditempatkan di tengah, manakala monumen mercu tanda 10 negara ASEAN yang lain disusun di sekelilingnya mengikut susunan abjad. Jarak di antara setiap monumen pula ialah 2 meter, manakala dari monumen ASEAN sejauh 6 meter. Jadi kita kena susun dia, pasak untuk memastikan dia boleh duduk tetap di situ dan boleh bertahan sekurang-kurangnya 5 tahun ataupun 8 tahun di bawah. So kami nak maintain. Ini bukan tuku perikanan, inilah tuku rekreasi. Kami declare sebagai tuku rekreasi. Sekiranya penyelam-penyelam datang ke Pulau Bidung, seharusnya menyelam di tempat kawasan karang, kawasan cantik sebanyak 3 selaman sehari. So sekiranya ada benda ni, so dia dapat reduce atau kurangkan 1 selaman. Dia bawa kepada tuku rekreasi yang kami letakkan ni. Jadi adakah kita boleh susun dalam bentuk begitu supaya orang dapat tengok dengan cantik? Itulah. Projek seumpama ini memerlukan ketelitian bukan sahaja dari aspek penghasilan, malah lebih penting bahan yang digunakan tidak akan memberi kesan buruk kepada ekosistem laut dan alam semula jadi. Bahan yang kita gunakan adalah daripada kayu, besi, galvanized iron dan fiberglass. Cat adalah cat yang memang untuk marine grade. Apa yang kita senaraikan mengikut apa pembuatan boat fiberglass sekarang. So standard itu kita pakai. Dan kita letakkan monumen kita di tempat kawasan pasir. Mungkin ada mikro kehidupan kecil, tapi yang kehidupan besar, yang ketara di mata tak ada lah. Jarak daripada kawasan terumbu karang pun lebih daripada 50 meter. Baik, setelah 5 hari, bermula dari proses pemindahan, menurunkan dari tongkang dan kemudian pemasangan di dasar laut, akhirnya First ASEAN Underwater Mini Landmark ataupun AUMIL telah siap sepenuhnya. Tersegap indah di bawah sana pada kedalaman 12 meter dengan keluasan keseluruhan tapak seluas 256 meter persegi. Monumen dari 10 buah negara ASEAN tersebut dijangka akan menjadi tarikan baharu kepada pelancong, khususnya penyelam scuba yang datang berkunjung ke negeri Terengganu. Menghampiri kemuncak, projek ini turut menerima kunjungan Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya. Keterujaannya terhadap hasil projek ini memberikan keberanian kepada diri beliau untuk turun menyelam bagi melihat sendiri hasil projek tersebut. Gabungan di antara warisan dan budaya serta sukan selam scuba ternyata sesuatu yang unik dan berupaya untuk menarik perhatian ramai ke negeri Terengganu. Saya yakin tapak AUMIL ini pasti akan menjadi warisan kebudayaan bawah air negara. So, ia meliputi beberapa negara, ada 10 negara.
Dan dari situlah bermulanya aktiviti pelancongan. Scuba divers itu memang berminat. Mereka pun nak cari produk-produk baru. Dia pergi diving taklah nak tengok coral saja, tapi inilah satu keistimewaan. Jadi ikon, mereka akan pergi ke situ untuk mengambil gambar. Itu juga menjadi cara untuk mempromosikan negara kita. Usai kesemuanya, kemuncak keseluruhan projek ialah dengan majlis serba ringkas yang telah diadakan bagi merasmikan First ASEAN Underwater Mini Landmark (AUMIL). Selain menggalakkan usaha memelihara dan memelihara warisan budaya bawah air, AUMIL juga akan memupuk penghargaan budaya yang lebih tinggi di kalangan masyarakat ASEAN. Di semua pulau-pulau kita masih terpelihara, sebenarnya masih banyak tempat-tempat yang menarik, terutamanya kora-kora yang cantik lah. Tapi dengan apa yang dibuat pada hari ini, merancak dan meningkatkan lagi lah. InsyaAllah lepas ni kita akan promosikan tempat ni khususnya kepada diver-diver di seluruh dunia, bukan sahaja di ASEAN. Untuk pelancong asing, memang tak asing lagi di pulau-pulau kita yang cantik lah. InsyaAllah Bidung akan menjadi satu tarikan baru untuk pelancong-pelancong untuk datang ke sini. 46 tahun lalu, perairan Pulau Bidung menjadi tumpuan pendaratan atas nama kemanusiaan. Kini, dasar lautnya yang penuh keindahan menjadi tapak kota mini simbolik kepada penyatuan dan semangat setikawan negara ASEAN, hasil usaha konservasi alam sekitar dan pembangunan pelancongan yang dilakukan MOTEC serta Tourism Terengganu.